Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panas ya. Luar dalam panas, dekat luar pun panas. Masya Allah, kalau kita lihat hari ni terik dia. Allahu Akbar. Man, sampai nak buka mata pun tak boleh, panas kat luar tu. Masya Allah, Alhamdulillah. Allah SWT maha baik. Allah bagi panas, Allah bagi sejuk, Allah bagi hujan. Macam-macam nikmat yang Allah bagi dalam kehidupan kita seharian. Alhamdulillah. Okey, panas di dunia ni, Masya Allah, kita boleh lagi untuk menempuhinya. Dan ada lagi makhluk-makhluk di sekeliling kita yang dapat membantu. Kalau panas, kita bawa baby kecil, ada lagi makhluk datang tolong payung. Ataupun kita ada lagi kasut nak berjalan atas jalan yang panas. Kalau tengok hari ni, tengok depan kat luar, walaupun pukul 6 ni, tengok kat depan, tengok kat jalan raya, panas dia kalau kita tak pakai apa-apa alas kaki, tak pakai slipper, tak pakai kasut, rasanya sekejap je berlari-lari, melompat-lompat. Kita nak lalu, nak lintas jalan ni, ataupun simen depan rumah kita yang terdedah dengan cahaya matahari seharian, panas dia. Masya Allah. Dan saya nak kongsi pengalaman 20 tahun dulu. Saya, Alhamdulillah, Allah jemput saya datang ke Madinah. Ketika itu di Madinah belum ada lagi payung yang terbuka automatik tu. Perkuburan Baqi' pun daripada dataran Masjid Nabawi tu boleh nampak. So dataran dia sangat luas. Di Mekah, di Madinah, di sekeliling Masjid Nabawi tu. Kalau waktu panas, saya pergi tu waktu beginilah, dalam bulan 3, bulan 4, panas dia sangat-sangat, 40 darjah Celsius ke atas. Waktu saya nak balik ke hotel, saya cari slipper, saya tak jumpa. Mungkin tersalah setak ataupun tak, mungkin ada asbab dia. Jadi nak balik ke hotel, tak ada slipper. Saya cuba nak redah dataran Masjid Nabawi tu, memang tak boleh. Panas dia, ya Allah. Sangat-sangat panas. Nak meredah dataran Masjid Nabawi tu, nak ke hotel, tak boleh. Panas. Dan itu panas di dunia, tuan-tuan. Tuan-tuan guru kami, para alim ulama, kongsikan kepanasan di Mahsyar. Mahsyar ini datarannya diperbuat daripada timah perak. Panasnya amat. Matahari diberitahu, ini ceritalah, belum lagi terjadi, tapi satu hari nanti benda tu akan menjadi perkara yang nyata. Dan apa yang kita berbual di dalam Facebook ni akan menjadi cerita. Ini cerita je. Sekarang ni yang akhirat ni, kita kisah yang kita nak input dalam kepala, nak simpan. Adakah kita yakin dengan perkara-perkara yang bakal kita tempuhi satu hari nanti? Pasti dah pasti. Di Mahsyar, datarannya diperbuat daripada timah, diperbuat daripada perak, dan matahari sejengkal dalam kegelapan, panasnya amat. Allahu Akbar. Diberitahu kalau berjalan itu boleh melekat isi-isi kulit-kulit tapak kaki kita. Di Mahsyar tu panas dia. Dan sesaat azab ataupun azab di Mahsyar ni, Masya Allah, kita dengar je hari ni, tapi ada tak kita rasa takut? Kita lihat kepanasan dunia ini. Okey, panas. Kita tak tahu berapa lama kemarau ini akan berlaku. Tetapi di Mahsyar ini tidak ada had panas dia. Sehinggalah Nabi SAW memohon kepada Allah SWT untuk tamatkan azab di Mahsyar. Ini ada satu lagi cerita, Nabi tinggalkan satu doa untuk umat dia, yang ini di Mahsyar nanti. Dan kepanasan di padang Mahsyar, tuan-tuan, dia bergantung kepada keyakinan kita terhadap Allah SWT. Bergantung kepada kekuatan iman kita. Kita akan dibangkitkan kembali di Mahsyar nanti apabila tiupan semboyan yang membangkitkan balik jasad-jasad manusia ni daripada bumi, yang setelah dimatikan seluruh kehidupan, sehingga malaikat maut pun Allah matikan. Malaikat Jibril AS pun Allah matikan. Tidak ada satu lagi, tidak ada satu pun kehidupan yang hidup. Allah matikan semua. Lepas tu Allah bangkitkan. Bangkit dalam keadaan, hari ni mungkinlah kita keluar rasa malu. Malu. Tapi di Mahsyar nanti tidak ada apa-apa lagi dekat badan kita. Bangkit dalam keadaan tak ada apa-apa. Dan ketika kita bangkit itu,
orang alim bagi tahu pada kami, kongsikan kepada saya, dibangkitkan melalui golongan-golongan yang mana usahanya di dunia dulu. Kalau katalah dia golongan yang mencintai sunnah, dia akan bangkit di kalangan golongan yang mencintai sunnah. Golongan yang miskin tetapi beriman kepada Allah SWT, taat akan perintah Allah SWT, mengikut cara Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia miskin, Allah akan letak dia satu golongan. Orang yang seperti Bilal, Muazzin yang sentiasa melaungkan azan, diletakkan dalam satu golongan. Anak-anak yatim diletakkan dalam satu golongan. Dan golongan-golongan yang baik ini, yang Allah muliakan, Allah akan letak di barisan-barisan hadapan, di belakang para sahabat, di belakang para tabi, di belakang para alim ulama. Dan kita macam saya ni, tak ada apa-apa, dekat belakang sana, tak tahu apa jauh. Nak berjalan di padang mahsyar yang panas, saya nak berjalan sekejap pun tuan-tuan hari ni, cubalah berjalan atas tar yang panas ni. Mampu tak nak berdiri sejam ke setengah jam ke? Tapi di mahsyar nanti kita nak berjalan, tak ada apa-apa ni, bukan ada baju, bukan ada kasut. Allahu Akbar. Kita nak berjalan, nak menuju ke tempat perhisapan. Beruntunglah kita ni kalau dapat dipilih Allah SWT untuk duduk di barisan-barisan hadapan ini. Yang mencintai sunnah, yang mencintai kekasih Allah SWT, yakni Nabi Muhammad SAW. Beruntunglah mereka akan dibangkitkan di barisan-barisan hadapan. Dan perjalanan di mahsyar itu makan masa hingga berpuluh-puluh ribu tahun. Dan ada ahli mahsyar yang berjalan dalam kegelapan, tetapi tak berjumpa jalan yang betul untuk menuju ke pusat, ke tempat penghisapan. Dia pusing je kot itu. Dia berkonat, pusing. Dan di mahsyar nanti juga ada manusia yang akan berjalan di dalam peluhnya. Peluh tu bukan sakat air, tetapi yang keluar daripada badannya lendir-lendir. Panas tu sampai keluar lendir-lendir dalam badan. Dan dia tenggelam di dalam lendir-lendir yang melegak. Sebab panas. Peluhnya tu mengelegak-gelegak, berjalan dalam kepanasan ni, dalam banjir. Banjir peluhnya, banjir lendirnya, mengikut amalan. Kalau amalannya kurang, mungkin peluh lendirnya sampai ke mata. Lemas dalam lendir, berjalan dalam lendir yang panas, menggelegak. Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Ini di mahsyar. Kita tak tahu apa yang akan berlaku di mahsyar. Kita cuma dengar cerita. Yang ini cerita je. Kita dengar cerita. Saya punya cerita ni mungkin susah nak faham sebab saya bukan ustaz, bukan orang alim. Mungkin orang alim cerita, mungkin kita tetapi cerita ni boleh dengar daripada siapa-siapa pun. Bukan daripada siapa yang kita nak, tapi apa yang dia nak ceritakan tu betul tak? Yakin tak? Beruntunglah kita hari ni yang hidupkan sunnah, yang meyakini sunnah itu ada kejayaan. Nabi disandingkan namanya dengan Allah SWT. Allah SWT sandingkan nama Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW dengan nama Allah. Kita yang mencintai Nabi SAW akan buat apa yang Nabi buat. Akan usaha, akan yakin kepada apa yang Nabi tinggalkan kepada kita. Harta-harta yang Nabi usahakan, Nabi tinggalkan kepada kita. Amanahnya Nabi, tak ada satu perkara pun Nabi rahsiakan daripada kita, Nabi sorok daripada kita. Dan hari ini berapa ramai yang meyakini kelebihan-kelebihan harta-harta yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita. Walaupun dalam bentuk zahir kita tak nampak. Ini perkara gaib di sisi Allah SWT. Bayangkanlah kalau kita letakkan usaha Nabi di dalam hati kita. Kita letakkan kekasih Allah dalam hati kita. Masya Allah. Pasti dan pasti Allah akan jaga kita. Sebab kita jaga, kita cinta pada kekasihnya. Di mahsyar nanti tuan-tuan, saya pun tak boleh jamin macam mana kehidupan saya di mahsyar. Kita tak tahu. Hari ini kita boleh ada lagi makhluk yang boleh tegur kita, makhluk yang boleh berkasih sayang dengan kita, makhluk yang datang payung kita, yang peluk kita, yang menangis bersama dengan kita. Tetapi di mahsyar tak ada siapa lagi yang boleh bantu kita. Kita tak boleh nak menangis untuk orang lain, dan orang lain pun tak boleh menangis untuk kita. Tak ada siapa dah yang nak boleh bantu kita. Walaupun orang ataupun insan yang paling kita sayang kat dunia ni pun tak boleh nak bantu kita di mahsyar nanti. Yang boleh bantu hanyalah apa yang kita usahakan ke dalam hati kita. Dunia ni Allah dah sediakan untuk kita. Untuk kita apa? Nak menuju ke akhirat. Nak kutip apa harta-harta yang boleh mampu bawa ke akhirat. Ini
Ini kita nak usaha ini. Yakin kita kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Yakin kita kepada Al-Quran. Yakin kita dengan hadis-hadis Nabi SAW. Inilah yang nak bawa kita ke kejayaan. Kejayaan akhirat. Kita dengar je cerita ini. Mungkin ada orang tak gerun dengar cerita ni. Dengar apa nak lah, tak ada apa cerita. Tapi kita dengar tu, ya Allah. Bagaimana persediaan kita untuk menghadapi kehidupan di mahsyar. Dan di alam barzah nanti, di dalam kubur nanti, Allahu Akbar. Di dalam kubur nanti, tuan-tuan, saya pun tak yakin bagaimana keadaan saya di dalam kubur hari ini. Kita tak boleh nak yakin kita selamat atau tidak. Hanya amalan kita saja yang akan menemani kita. Quran, amalan solat kita yang kita usahakan lagi dan lagi sampai kita ikhlas. Bukan tunggu ikhlas kita baru nak solat sampai kita ikhlas. Inilah yang akan menemani kita di alam barzah nanti. Bayangkan tuan-tuan, tulang rusuk saya ni tuan-tuan macam ni, sebelah kiri, sebelah kanan. Tetapi di dalam alam kubur nanti, Allah akan lampatkan dinding kubur tu sehingga berhimpitnya tulang rusuk kita makin lama makin bercantum sehingga rapat tulang rusuk kita kiri dan kanan ni. Allahu Akbar. Kalau amalan kita tak kuat tuan-tuan, kalau kita punya keyakinan kepada Allah SWT masih goyang, tuan. Kalau apa yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita, yakni Quran dan Sunnah, masih lagi kita pelekehkan, masih lagi kita buat tak tahu, masih kita tak ambil endah, macam tak ada manfaat, tak ada kebaikan. Allahu Akbar, bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti, tuan-tuan. Saya risau benda ni, tuan-tuan. Bukan nak risau dengan kehidupan dunia ini. Ada juga yang kongsi, ban lah, jangan kita boykot bisnes Zul Yahya. Tak apa, makhluk tak ada kuasa. Yang berkuasa untuk memberikan rezeki, kebahagiaan, kejayaan kepada kita hanya Allah. Makhluk itu menjadi asbab, dunia hanya menjadi asbab untuk kita dapat kejayaan dunia dan akhirat. Tetapi yang nak bagi kejayaan kita hari ini, dunia dan akhirat, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin tak kita kepada bantuan Allah? Mengharap tak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tanya, balance tak? Balance tak pengharapan kita? Kita mengharap pada makhluk dengan mengharap pada Allah, balance tak? Tuan-tuan, hari ini kita nampak seekor anjing, tuan-tuan. Anjing ni, bagi kita umat Islam, memang kita nampak dia haiwan yang keji lah, kan? Minta maaf lah, yang pecinta anjing. Okey, kita bagi skop yang luas lah. Bila kita tengok anjing yang basah, kita kering, kita tak boleh nak pegang. Kalau pegang kita kena samak, kan, anjing. Tetapi walaupun kita nampak sifat anjing begitu yang Allah bagi tahu, tetapi kalau anjing itu hari ini kita nampak terbakar di depan mata kita, pasti dan pasti kita akan tolong untuk selamatkan anjing tu. Betul tak? Dekat dunia hari ini kita lihat satu manusia yang dalam keadaan susah, dalam keadaan derita, apa saja kita boleh usaha untuk tolong. Tetapi di akhirat nanti tidak boleh, tuan-tuan. Tak boleh, tuan-tuan. Buat persediaan hari inilah untuk nak bantu kita. Long Ranger, berseorangan. Kita dibangkitkan dan kita dimatikan dan dibangkitkan juga dalam keadaan berseorangan. Dan ada siapa yang boleh bantu kita. Inilah bekalan-bekalan yang perlu kita usahakan. Yang ini ke atas iman kita ni. Usaha ke atas iman dan amal. Yakin dengan apa yang Nabi tinggalkan kepada kita. Kalau kita tak yakin dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, bagaimana Allah nak jaga kita? Kita tak yakin dengan percakapan Nabi SAW, apa yang Nabi usahakan. Mencegah itu lebih baik. Mencegah itu lebih baik. Apa yang nak mencegah kepada keburukan? Yang ini amalan kehidupan kita. Kita hari ini amalan, yakin dengan pembangunan, kemajuan, ikhtiar makhluk yang kita nampak hari ini terlalu jauh dengan apa yang Nabi tinggalkan kepada kita. Allah, tak ada apa-apa, tuan. Saya tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa, tuan. Kita datang daripada setitik air mani. Allah jadikan asbab untuk kita diwujudkan di dunia ni, untuk kita ada dalam rahim ibu. Itu pun atas kehebatan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita ni, bukan saya yang boleh wujudkan anak saya, lahirnya anak saya, walaupun saya bersama dengan isteri saya, belum lagi. Itu semua atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk tak ada apa-apa. Makhluk tak ada apa-apa, tuan. Tak ada apa kita ni.
Saya tengok komen-komen, posting-posting yang sharing daripada portal-portal, kadang-kadang daripada, ya Allah, kenapa satu benda yang baik, yang membenarkan perkara yang baik, kita tak boleh nak terima? Tanya pada hati kita hari ini, apa yang kita usaha ke dalam hati kita? Hati inilah yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Hati inilah yang menjadi bekalan untuk kita bawa ke dalam ke kampung akhirat nanti. Di mahsyar ini ada manusia yang merayu-rayu kepada Allah SWT, ya Allah, kalaulah begini seksanya, azabnya pada mahsyar ni, seksanya di mahsyar ni, baiklah kau campakkan kami ke dalam neraka. Seksanya mahsyar ni, itu belum neraka lagi, mahsyar je. Penduduk di mahsyar ni, manusia di mahsyar ni minta tolong, tak tahu nak minta tolong siapa. Minta tolong pada Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku tak boleh tolong, aku pun pernah buat silap, aku pernah makan buah puri, aku tak boleh tolong. Minta lagi dengan Nabi-Nabi lain, minta lagi dengan Nabi Ibrahim AS. Aku kata aku tak boleh tolong. Nabi Ibrahim AS kata aku tak boleh tolong sebab aku pernah tipu, aku pernah pecahkan patung-patung. Dengan siapa kita nak tolong? Nak siapa? Mintalah, mereka kata, mintalah pada Nabi Muhammad SAW. Mintalah kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Itulah satu doa yang Nabi tinggalkan kepada kita. Nabi minta pada Allah, Nabi bersujud kepada Allah, ya Allah, kau hentikanlah azab di mahsyar ni. Umat-umat manusia dah tak tahan, dah menderita. Allah perkenankan doa Nabi. Allah bagi tahu pada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sudahlah engkau menangis. Terlalu banyak kau menangis di dunia dulu kerana umatmu. Cukup. Allah perkenankan, Allah akhirkan azab mahsyar, dan situlah bermulanya penghisapan. Belum habis lagi. Kita akan dibuka balik nanti buku catatan amal sebelah kanan, tengok belah kiri. Saya tak tahu, kita tak tahu, saya tak tahu bagaimana keputusan jawapan-jawapan yang akan keluar bila malaikat tengok nanti. Malaikat tengok ni, keyakinan kita dulu ni, Allah nak tengok hati kita ni, betul tak betul. Semua yang menjawab ni, kalau kita kata tak betul, semua menjawab, yeah, tak betul. Kaki menjawab, peha menjawab, tangan menjawab, apa semua menjawab. Jawab. Masa tu aib kita dibuka. Aib hari ini ditutup, alhamdulillah. Tapi di mahsyar nanti aib kita dibuka. Masa tu tak ada siapa heran dah. Manusia di padang mahsyar tak heran dah. Bukalah aib apa. Yang takut apa? Apakah keputusan yang Allah nak bagi pada kita? Adakah Allah nak campakkan kita ke dalam neraka, ataupun Allah nak angkat kita naik ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Allahu Akbar. Kita dengar cerita macam-macam Ni cerita je, ni cerita. Kita nak yakin dengan ni, Allah, takut babe. Ada orang dia tak rasa apa-apa, tapi takut babe. Nak meniti titian sirat tu 500 tahun, mendaki 500 tahun dalam mendatar 500 tahun menurun, dan kedalaman neraka tu pula kata ulama 40,000 tahun, ada kata ratusan tahun. Tak takut ke? Berapa banyak hari ni kita boleh hidupkan amalan-amalan Nabi SAW. Kita nak sihat, semua orang nak sihat, saya nak sihat, tapi amalan kehidupan sihat yang Nabi tinggalkan kepada kita, ada tak kita usahakan? Mungkin saya tak usaha dulu sebab saya tak kenal. Hari ni bila kita kenal, kita kena usahakan dan sebarkan amal, dan sebarkan amal, sebarkan. Platform yang saya ada ini, gunakanlah untuk sebarkan. Oh, aku dah rasa dah nikmat. Dan pasti setiap sunnah itu ada kejayaan. Tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua, dan jangan mempelekehkan sunnah. Jangan mempelekehkan. Kalaulah sunnah dihidupkan dalam kehidupan kita, amalan-amalan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diwarisi oleh para sahabat, para tabi'in, para alim ulama sehingga hari ini. Kalau semua orang hidupkan perkara ni, hospital pun tak sibuk.
Ini hospital lebih sibuk daripada pasaraya. Sebelum Covid lagi, pasaraya kalau tengok tak sibuk sangat. Cuba tinggi hospital besar Kuala Lumpur tu. 2018 dah sibuk dah. Sibuk. Yang sibuk pun kebanyakan umat Islam juga di sana. Memanglah Allah bagi penyakit, Allah yang bagi kematian. Tetapi nak terima setiap perkara yang Allah bagi tu, Allah, adakah dengan rasa, ya Allah seronoknya, aku sakit pun aku seronok, aku miskin pun aku seronok, kan? Aku dikeji pun aku rasa seronok, orang kata aku gila pun aku seronok, kan? Orang seronok. Boleh tak semua macam tu? Susah babe. Hari ni tengoklah, kita tengok posting, berbalah dalam komen, semua berbalah. Sebab apa? Kita tak pernah rasa seronok dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Dan tak yakin pula. Itu yang paling menakutkan, kita tak yakin. Kurang yakin. Allahu Akbar. Takut saya tengok bila perkara ni dulu saya tak pandai sangat nak main-main benda ni, tapi alhamdulillah bila Allah bagi sikit kepandaian, pandai sikit menulis, pandai sikit post-post, kan? Allah bentangkan hari ni bagaimana kehidupan pemikiran manusia hari ni. Ya Allah. Kerisauan untuk kita hari ni tuan-tuan. Bagaimana kita nak dapat kejayaan hari ni? Ni kerisauan, adakah kita berjaya? Tak apalah dekat dunia orang nampak kita berjaya, orang nampak kita hebat, orang nampak kita masyhur, orang puji kita, orang sanjung kita. Tapi itu bukan kejayaan yang hakiki. Itu kejayaan sementara. Yang kekal abadi dan abada kejayaan dia adalah di akhirat nanti. Ni bermula daripada kehidupan dunia ni lah. Allah hadirkan dunia ni untuk menguji keyakinan kita kepada Allah SWT. Untuk meningkatkan iman kita ni. Suara ni semua ni. Tengok kereta nak meningkatkan iman. Tengok rumah besar nak meningkatkan iman. Tengok sakit nak meningkatkan iman. Tengok sihat nak meningkatkan iman. Bukan nak meningkatkan perkara dunia dalam kehidupan kita. Sampai kita tak boleh terima dan menidakkan, kan, perkara-perkara yang Nabi SAW tinggalkan. Nabi susah payah kumpul harta untuk kita tuan-tuan. Susah Nabi nak kumpul ni. 13 tahun Nabi berdakwah kepada kaum dia. Berapa ramai je yang ikut percakapan Nabi, yang ikut Nabi. Apatah lagi kita macam saya ni, umat akhir zaman. Memang susahlah orang nak ikut. Nabi sendiri, kekasih Allah, berdakwah 13 tahun di Mekah, nak ajak kabilat dia beriman kepada Allah SWT. Berapa kerat dia yang ikut. Tetapi Nabi usaha lagi. Usaha tu kumpulkan harta-harta tu, kebaikan-kebaikan, dan Nabi tinggalkan sebelum Nabi wafat. Nabi tinggalkan kepada kita semua untuk kita bawa kejayaan dunia dan akhirat, perkara-perkara ni. Tapi sampai kita dah dapat hari ni, nikmat tu nampak tu teknologi, nampak kemewahan, nampak ni dah kita lupa dah. Komen-komen kita pun kadang tak memberi kebijaksanaan, tak memberi pandangan yang baik daripada Allah SWT. Ada yang komen, kenapa kamu pakai kereta Zul? Kalau kamu nak tinggal dunia, buat apa nak pakai kereta? Pakailah unta. Sampai gitu punya. Allah. Tak faham. Memang ayat-ayat saya tu kadang-kadang saja saya main-mainkan. Penulisan saya tak baik. Tetapi bagi mereka yang menerima kerana Allah meyakini perkara tu datang kebaikan, pasti dia akan masuk dalam hati benda yang baik. Kita ni lalu sebut kita sayang Nabi, kita letak nama Allah, nama Nabi dekat dinding rumah kita. Allah sandingkan nama kekasihnya di mana-mana. Kita letak. Tapi nak meyakini kepada kekasih Allah SWT, nak usaha apa yang Nabi SAW usahakan, nak tiru-tiru, hanya syarat je kita letak Allah Muhammad. Syarat mengatakan kita Islam. Boleh ke kita nak ambil dua kalimah ni, Allah Muhammad,
nak meyakini. Kalau kita tak usaha, kita tak susah payah nak ambil kelebihan-kelebihan daripada perkataan itu, maka kita tak akan dapat nikmat-nikmat dan kemanisannya. Kita tak usaha untuk mendapat hakikat kalimah la ilaha illallah. Kita tak usaha nak dapatkan hakikat la ilaha illallah, mana kita nak dapat kemanisan kalimah tu? Mana kita nak dapat keyakinan pada kalimah itu? Dan kita tak usaha pula pada kelebihan Muhammad Rasulullah. Kita tak meyakini pula, kita tak cari pula kelebihan dia. Kita tak usaha pula pada hakikat kalimah Muhammad Rasulullah. Bagaimana kita nak dapat kemanisan dia, kelebihan dia? Tuan-tuan, cukup-cukuplah. Kita hari ini sebenarnya Allah jauh dah. Saya, tuan-tuan semua, kita dah jauh dengan apa yang Nabi SAW harapkan kepada kita. Kita nak dapat syafaat Nabi SAW di mahsyar nanti. Tapi bagaimana kehidupan hari ini? Ada tak kita mengia-ia, mengagung-agung, menaikkan martabat Nabi SAW dalam kehidupan kita? Dengan sunnah pun kita tak boleh yakin dia boleh memberikan kebaikan. Yang saya sedih tu mempelekehkan. Jangan mempelekehkan. Jangan main benda-benda ni sebagai satu gurauan, senda. Dekat dunia kita bersenda, besok dekat di padang mahsyar tak boleh lagi nak bergurau. Tak boleh lagi. Menangis pun tak ada siapa yang nak tolong nangiskan untuk kita. Tak ada siapa yang nak pujuk rayu kita. Mungkin hari ni kita tak yakin sebab itu cerita je. Tapi satu hari nanti benda tu akan jadi satu perkara yang nyata. Dan perbualan saya di dalam Facebook ni pula perkara yang diceritakan nanti. Allah, dulu aku tak yakin dengan azab pada mahsyar ni. Aku tak tahu macam mana keadaan pada mahsyar ni. Aku ambil alih tak alih je. Aku tak ambil penting pun sunnah Nabi. Aku tak ambil penting pun Al-Quran. Aku tak ambil penting pun soal agama. Aku tak nak bantu agama. Setiap kali orang cerita tentang agama, aku tak boleh terima. Aku menolak. Aku rasa benda yang depan mata aku itulah benda yang boleh memberikan kejayaan. Aku nampak kereta kejayaan. Aku nampak rumah besar kejayaan. Aku nampak ubat kejayaan. Aku nampak manusia yang kaya kejayaan. Aku nampak manusia berpengaruh, berbakat. Itulah kejayaan. Itu besok kita akan cerita balik dekat padang mahsyar nanti. Ustaz, saya bila buat benda ni, saya posting jadi viral. Allah yang berkendakkan, bukan saya. Saya posting tu untuk mengingatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat saya yang follow saya. Tapi bila tengok benda ni, ya Allah, Allah bukakan pemikiran manusia ini macam mana, ya Allah. Dengan kita banyak pelbagai golongan, ada LGBT, ada golongan itu, ada ibu yati, macam-macam ada hari ni. Tapi kita tengok masyarakat kita yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah macam mana. Kata ahli sunnah, tapi pemikiran macam mana. Hidup tak sunnah dalam kehidupan kita? Berjemaah dalam sunnah ni hidup tak? Saya jahil tuan-tuan, saya bukan orang alim, saya bukan orang soleh. Saya tak tahu lagi pengakhiran saya bagaimana. Tetapi saya kena mengingatkan diri saya lagi dan lagi. Setiap hari saya kena ingat. Kena memperingati diri sendiri dan juga amal sampaikan apa yang akan berlaku, bakal kita tempuhi nanti. Dunia ni memang kita tak perlu risau dah. Apa kita nak risau dunia? Allah dah hadirkan dunia, kita hidup di dunia ni, apa nak risau? Kita nampak dah dunia ni. Walaupun kita nak satu ilmu, kadang-kadang kita perhatikan je. Oh, kau buat benda tu, aku tengok. Daripada tengok kita dapat ilmu. Lepas tu kita usaha buat pula. Oh, kita dah tahu ilmu lagi bertambah. Dan kita sebarkan pula ilmu tu. Oh, lagi bertambah. Dunia. Allah dah bagi dunia ni untuk manusia. Apa kita nak takut lagi? Apa kita nak tergesa-gesa? Apa kita nak kejar-kejar? Dunia ni hanya sebagai laluan, ujian untuk kita menuju ke kampung akhirat. Tuan, jangan terkesan dengan dunia. Jangan terkesan dengan apa yang kita miliki hari ini. Kita risau ni, adakah Allah pandang hati kita? Adakah Allah padu kita, tuan-tuan? Adakah Allah gerak kita untuk kita berjaya dunia dan akhirat? Ini yang kita risau, tuan-tuan. Tanya pada diri kita, ya Allah, tanya. Banyak tak masa aku dengan Allah
Banyak tak masa aku dengan amalan Nabi SAW? Banyak tak aku bantu agama Allah? Banyak tak aku sedarkan diri aku kerana Allah? Zaman hari ni, zaman yang sangat-sangat Allah. Tuan-tuan, zaman hari ni tengok sendiri tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca sendiri, komen, posting apa semua. Tuan tengok sendiri apa yang berlaku. Ini kerisauan kita tuan-tuan. Dunia tak salah tuan-tuan. Dunia tak salah. Yang salah adalah penghuni dunia itu. Orang kafir, Yahudi, Nasrani tak salah tuan-tuan. Sebab mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak yakin kepada Allah. Mereka tak salah tuan-tuan. Kita ni, yang Allah berikan iman dan Islam ni, kena sedar kita banyak salah dengan Allah. Sebab Allah pilih kita. Allah pilih ni. Saya jadi Islam, Allah pilih. Tuan-tuan jadi Islam, Allah pilih, bukan kehendak kita. Tetapi hari ni Allah pilih kita jadi Islam, kita masih lagi tak mensyukuri nikmat pilihan Allah SWT. Allah berkehendakkan kepada kita untuk jadi Islam, jadi umat Nabi Muhammad SAW yang ada iman dan Islam, untuk selamatkan diri kita di akhirat ni. Kita ni yang ada iman dan Islam ni, kita nak salahkan orang lain. Mereka yang tak kenal Allah, Allah tak pilih mereka. Apa yang mampu kita buat? Doa, doa. Untuk kita ni jadi asbab hidayat, asbab kebaikan tersebar. Walaupun kita tak baik, tetapi kebaikan sikit yang ada pada kita ni, kita minta pada Allah untuk jadi asbab kebaikan, melekat menjadi lebih baik daripada kita. Hidayah milik hak mutlak Allah SWT, bukan hak kita. Kita tak mampu nak mengubah satu manusia. Kita tak ada keupayaan. Nabi SAW hari-hari 70 kali jumpa Abu Jahal. Abu Jahal tu siapa? Yang meraihkan kelahiran Nabi SAW, saudaranya, kabilatnya, keturunannya. Tapi Allah tak berkehendakkan untuk hidayah datang kepada Abu Jahal, maka tak ada. Sama juga dengan Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW, yang membesarkan Nabi SAW, yang korbankan harta untuk dakwah Nabi, korbankan masa untuk dakwah Nabi. Tapi pengakhiran Abu Talib juga tidak beriman kepada Allah SWT, tidak diberikan hidayah. Dan kita ni, saya sendiri pun belum tentu lagi pengakhiran saya Allah kekalkan hidayah. Kita jangan confident pengakhiran kita Allah tetapkan hidayah. Sebab itulah hari-hari lepas solat kita berdoa pada Allah untuk kekalkan hidayah dalam kehidupan kita, untuk Allah terima setiap perbuatan-perbuatan baik, redha dengan ibadah kita. Sebab tu solat kita buat lagi dan lagi. Sebab dalam solat itu penuh dengan doa, memohon bantuan Allah SWT, menghambakan diri, merendahkan diri, menjadi diri kita tak ada apa-apa, bukan siapa-siapa, kita ni tak ada apa-apa. Perbuatan solat tu mengatakan kita ni tak ada apa-apa. Lagi banyak kita solat, lagi kita rasa kita tak ada apa-apa tuan-tuan. Sebab dalam solat itu sifatnya adalah meminta-minta, sifat hamba meminta-minta pada siapa? Bukan pada makhluk, pada Allah. Kita dah lah bercakap pam dunia. Aku pun bercakap, tapi solat tak jaga. Allahu Akbar. Allah, macam mana kita nak berjaya di akhirat tuan-tuan? Kita merayu hari ni pun berapa banyak je pada Allah. Kita mengharap pada Allah berapa banyak. Kita meminta-minta pada Allah berapa banyak. Tanya, balance tak dunia dengan akhirat kita? Kata-kata yang banyak keluar. Kita kena balance. Ilmu dunia dengan ilmu akhirat kena balance. Tapi tanya pada diri kita, berapa banyak kita balancekan agama dalam kehidupan kita? Berapa banyak kita minta pada Allah? Nak selamat diri kita ni, dunia dan akhirat ni, berapa banyak kita minta pada Allah? Allah. Tuan-tuan, fahamlah. Kita bukan duduk di dunia yang masih muda. Dan hadis pun memberitahu, dunia ni ibarat wanita tua dan yang dihiaskan dengan cantik. Dan dunia ni pun bukan bersifat kekal. Setiap yang Allah jadikan, walaupun sekecil-kecil, sebesar-besarnya, seluruh alam ini tidak akan kekal.
semuanya bersifat sementara. Yang kekal abadi dan abada tu kampung kita. Kat mana kampung kita tuan-tuan? Kampung kita bukan dekat Ipoh, bukan dekat Johor, bukan dekat Perlis, bukan dekat Kelantan. Kampung kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tempat yang kekal untuk kita nanti. Yakin tak? Wallahu alam, tanya pada iman kita. Saya tengok komen Allah, Masya Allah. Bukan orang lain. Saudara-saudara satu kalimah dengan saya. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana kita nak bangkitkan diri kita dengan iman yakin. Bagaimana kita nak bangkit dalam kesatuan hati kerana Allah SWT. Mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita nak bangkitkan agama. Bagaimana kita nak bangkitkan keyakinan kita. Bagaimana kita nak bangkitkan agama kita. Bagaimana macam ni pun rapuh. Ujian macam ni sikit je hujan baru. Belum ujian di masyar lagi. Belum ujian yang bakal kita tempuhi lagi. Ini sikit-sikit kita komplain. Saya bukan komplain, saya cuma kongsi nak mengingatkan kita semua apa yang akan berlaku dan bakal kita tempuhi. Apa persediaan kita. Setiap saat ni, masa kita berjalan ni, kita belum tahu lagi pengakhiran kita bagaimana. Setiap saat tak jarum tu berjalan. Belum tentu lagi yang akan datang tu kita boleh tentukan pengakhiran kita macam mana. Adakah pengakhiran kita dalam husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Tak maaf semua. Saya buat kerana Allah. Saya buat kerana saya sayangkan semua kerana Allah. Saya buat ni untuk apa? Untuk kebaikan saya dan juga saudara-saudara satu kalimah dengan saya, iaitu kalimah la ilaha illallah. Nabi dah bagi tahu umat akhir zaman terlalu sikit menjadi penghuni syurga. Terlalu sikit tuan-tuan. Adakah kita tergolong daripada golongan yang sikit nanti menjadi penghuni syurga yang kita akan kembali ke kampung akhirat kita abadi dan abada. Kalau kita tak usaha nak sampaikan di akhirat nanti, tak ada siapa yang nak pesan kepada kita. Tak ada siapa yang nak sampaikan kepada kita. Tak ada siapa yang nak menangis untuk kita. Di dunia ni tak apalah. Kita boleh lagi berseloka, menyindir, mengata, menidakkan satu perkara yang baik walaupun sekecil-kecilnya kerana Allah SWT. Kita kena ambil dia. Inilah nikmat yang Allah bagi. Inilah kebaikan. Masuk untuk tingkatkan keyakinan iman kita kepada Allah SWT. Baik, insyaAllah semua petang-petang ni kita perbanyakkan istighfar, kita perbanyakkan zikir, kita perbanyakkan selawat, dan kita hidupkan sunnah dalam kehidupan kita. Dalam sunnah pasti ada kejayaan. Ini kata Nabi SAW. Kata kekasih Allah SWT. Dan setiap kalam dan setiap perkataan yang Nabi keluarkan kepada kita datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.